Saya silakan Ustazah memulakan kuliah bersama kita dengan tajuk sempurnakan solat. Silakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi wa ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammin bil khair. Amin ya Rabb. Alhamdulillah. Subhanallah, Masya Allah ya. Dia tak hujan tapi dah tu, dengar tu berdentum-dentum tu ya. Sekejap lagi mungkin subhanallah ya. Ala kulli hal, Masya Allah ya. Terima kasih kepada Puan pengurusi majlis ya, yang mengendalikan ataupun yang memulakan majlis kita sebentar tadi. Subhanallah. Seterusnya kepada seluruh muslimat, ibu-ibu, puan-puan sekalian. Betul ya, yang macam disebutkan ya oleh pengurusi majlis tadi, itulah antara sedikit ta'aruf kan. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Subhanallah. Ya, kita ta'aruf sikit, itulah sedikit. Moga-moga Allah permudahkan urusan semuanya, saya dan juga tuan-puan sekalian, ibu-ibu sekalian. Subhanallah ya, tajuknya berkaitan tentang sempurnakan salat. Masya Allah, kita tengok ya, bila sebut tentang bab salat, sempurnakan, sangat cantik kalimah yang diguna dan dipakai. Kerana apa? Yakinlah bahawa siapa yang menyempurnakan salatnya, maka Allah akan menyempurnakan seluruh urusan kehidupannya. Siapa yang menyempurnakan salatnya, Allah akan menyempurnakan urusan kehidupan di dunia dan di hari akhiratnya. Maka Masya Allah ya, nanti kita akan tengok. Sebab itu tadi disebutkan ya, saya mengendalikan sesi-sesi kaunseling, sesi-sesi ya, bersama dengan bukan sahaja orang-orang yang ada masalah kita kata tertekan, kemurungan dan sebagainya, tapi kita juga menguruskan masalah-masalah mental health ya, masalah jiwa, masalah mental yang rata-ratanya juga daripada kalangan kita wanita. Sebab itu subhanallah, bila sebut tentang sempurnakan solat, inilah kita nak bincang. Bila kita rasa hati kita gundah, hati kita gelisah, sujudlah, tunduk, memuji dan membesarkan Allah. Bila kita rasa terjatuh, kita rasa lemah, bangkitlah dalam qiyam kita ketika kita solat. Maka subhanallah, siapa yang menyempurnakan solatnya, maka Allah menyempurnakan kehidupannya. Orang yang hatinya gelisah, bila dia cari Allah, dia rujuk pada Allah, maka seolah-olahnya masalahnya tadi hilang dalam sekelip mata. Sebab kita tahu ibu puan muslimat, kita nak dapat tenang tadi, tenang tu dari siapa? Daripada siapa dapat tenang ni? Daripada Allah. Macam mana cara nak tenang? Dia ada banyak cara, antaranya dengan solat. Sebab kita tahu dalam solat itulah adanya zikir, adanya takbir mengagungkan Allah, adanya perkara-perkara yang kita nak ingat balik pada Allah, adanya doa dalam pengaduan-pengaduan kita. Sebab itu bila kita sebut tentang solat nanti, banyak yang kita insya-Allah sama-sama ibu muslimat sekalian ya, bagaimana kita nak khusyuk dalam solat. Sebab itu untuk permulaan ya, saya nak bawakan ya satu surah dalam Al-Quran. Subhanallah ya, siapa yang ada Al-Quran boleh rujuk ya, boleh rujuk dalam Al-Quran muka surat 342 ya, muka surat 342 surah Al-Mu'minun. Kita akan tengok ya daripada ayat yang pertama sehinggalah kepada ayat yang seterusnya. Kita tak ambil semua ya. Jadi kita akan lihat juga ya, dalam surah Al-Mu'minun ini, ibu puan muslimat, bagaimana kita nak highlightkan balik tadi tentang solat yang sempurna. Kita bukakan dulu dengan surah Al-Mu'minun, kita lihat bagaimana ulama tafsir memperjelaskan
mengkhususkan tentang beberapa kalimah yang kita akan ambil sekejap lagi, ya, berkaitan tentang solat ini. Dan kemudian barulah kita akan sama-sama tengok dan rujuk bagaimana kata ulama untuk kita ini menyempurnakan solat. Ada orang yang masa solat tapi dia tidak boleh menjaga mulutnya daripada mencaci dan memaki. Ada orang yang solat tetapi dia tetap tidak boleh menjaga dirinya daripada perkara mungkar dan maksiat. Ada orang yang solat tetapi dalam masa yang sama menyakitkan hati suaminya, pasangannya. Ada orang yang solat tetapi akhlaknya buruk, yang malah dibenci oleh seluruh makhluk dan manusia. Sedangkan Allah menyebutkan solat itu adalah mencegah diri daripada perkara keji dan mungkar. Kenapa boleh berlaku? Kenapa? Ada orang yang dia lepas solat, dia bangun saja bagi salam, keluar daripada tempat solatnya, dia buat dosa. Kenapa? Sedangkan kita jelas solat itu dapat mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Tapi kenapa solat tadi tidak boleh menjadi pelindung, pendinding untuk diri kita, untuk anak-anak? Ada kala ya, bila saya buat slot ya, dengan muslimat, isteri-isteri lah ni, ustazah, suami saya tak solat, baca Al-Quran tak pandai. Saya tanya, apa yang berlaku dekat rumah? Apa yang berlaku? Saya tanya balik. Ya, bila dia share, dia kongsi pada saya, ustazah, suami saya tak solat, suami saya tak pandai mengaji Al-Quran. Saya tanya pula, apa yang berlaku di rumah? Apa yang berlaku di rumah? Suaminya tengking-tengking, rumahnya tak tenang, rumahnya tak aman, anak-anak pun mula naik tocang. Sebab apa? Kerana solat tadi tidak dibesarkan dalam rumah. Solat ini bukanlah kita kata kita nak besarkan solat, tapi dalam ibadah solat itu sebenarnya hakikatnya kita membesarkan Allah dalam hidup kita. Subhanallah. Ya, sebab itu ada pula yang lain. Bila datang ibu umur 70-an, ya, kita tengoklah lepas pencen, kemudian duduk rumah, umur 70-an. Dibawa anaknya, ya, masa saya berkhidmat, ya, masa saya mengendalikan sesi kaunseling tu, ya, anak bawa ibu tadi, ustazah bantu ibu saya sekian-sekian. Bila kita tengok-tengok, subhanallah, ya, puan-puan, ibu-ibu, kenapa ni? Ustazah, saya sakit, saya tak boleh nak buat apa. Saya tanya, apa yang ibu tak boleh buat tu? Saya tak boleh solat, saya tak boleh buat kerja, saya tak boleh buat apa-apa, saya sakit. Tapi hakikatnya bila dia datang masuk dalam office saya tu, dalam bilik kaunseling tadi, sihat, boleh jalan kan? Jadi saya kata, orang yang sakit ni macam mana? Orang yang sakit tu yang duduk hospital, yang terbaring, tak boleh bangun, itu sakit. Orang sakit tu macam mana? Orang sakit tu bila dia terbaring, banyak wayar-wayar dekat badan dia, itu sakit. Tapi hakikatnya, orang yang sakit sebegitu, selagi akal dia waras, selagi akal dia boleh berfikir mana baik dan buruk, dia tetap diwajibkan solat ke atasnya. Hatta terbaring, tak boleh angkat tangan, kaki tak boleh angkat, tapi boleh fikir, boleh kenal orang, mata boleh bergerak. Maka solat macam mana? Solatlah guna pergerakan mata sekalipun. Ada pula orang yang kerah kejong, tapi nyawanya ada, masih lagi dalam mesin pernafasan tu ada, naik turun nadinya, nyawanya ada lagi, hidup lagi. Matanya tak bergerak, orang pandang tak pandang, orang lalu dia tak tutup mata ke tak berkedip ke, matanya kerah begitu, tapi hidup, doktor kata masih lagi hidup. Macam mana nak solat? Solat dengan niatnya sekalipun, wajib ke atasnya solat selagi dia waras. Maka saya kata dengan ibu tadi, tengok inilah orang yang sakit. Dia kata, ustazah, saya sakit, saya tak boleh nak buat apa, dekat rumah terbaring, tapi boleh cakap, tapi boleh jalan, tapi boleh makan. Maka saya kata, yang hakikatnya sakit itu adalah jiwa kita. Fizikalnya sehat, Masya Allah. Sebab itu bila kita sebut, inilah kita nak awalkan, sempurnakan solat kita. Bila kita sedar, Masya Allah, ya Allah, aku solat ini kerana cinta kepadamu, ya Allah. Aku solat ini kerana mahukan kasih sayangmu, ya Allah. Maka kita akan berusaha untuk sehabis baik dalam setiap kali kita bertakbir, kita angkat tangan, Allahu Akbar.
kita akan rasa, ya Allah, inilah bukti kecintaan kita kepada Allah. Ya, sebab itu nanti kita akan tengok ibu puan muslimat, bagaimana kita nak latih. Ya. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali kata apa? Nak khusyuk, nak solat ni best, dia ada latihan. Macam kita lah kan. Ya, contohlah kita ni balik kejap lagi nak masak. Masak apa ni? Masak tak pernah masak lah ni. Ya. Apa? Carbonara, pasta carbonara. Ibu depan pernah masak tak? Pasta carbonara. Pernah tak? Pernah senang je Ustazah sekarang ni pakai tin je. Apa lagi masakan susah yang kita jarang-jarang ataupun tak pernah buat? Ada tak? Ada kan kadang-kadang menu-menu baru kan? Tiba-tiba anak kata, ibu-ibu, mak tolong masak ni. Ni menu apa tak pernah dengar pun. Contoh kan. Kita akan rasa apa? Kali pertama masak, mula-mula cuba, rasa-rasa macam tak sedap je kali pertama. Tapi kerana latihan, berulang-ulang kali kita buat, sehinggalah akhirnya tak payah tengok menu pun. Ya, tak payah resepi pun main campak-campak, siap boleh pakai resepi sendiri pun boleh jadi sedap. Sebab apa? Latihan, proses. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah sebutkan, apapun yang kita nak sebut tadi, sempurnakan solat, nak jadi sempurna solat tadi, kena latihan, kena ilmu. Sebab itu jom kita lihat yang pertama. Subhanallah, yang saya nak bawakan dalam yang pertama ini, Masya Allah, dalam surah Al-Mu'minun yang kita sebutkan tadi, ayat yang pertama hingga ayat 9. Ibu puan muslimat yang ada Al-Quran, kalau tak ada, sama-sama kita dengar bacaan ataupun surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 9. Kita akan tengok berkaitan tentang salat yang disebutkan dalam ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. Sadaqallahul Azim. Subhanallah. Dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama hingga ayat 9 dibukakan pada ayat yang pertama dalam surah Al-Mu'minun. Apa kata Allah, apa Allah firmankan dalam surah ini? Maksudnya, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Aflah, ulama tafsir menyebutkan aflah itu mengertikan ataupun ertinya adalah petani. Kenapa kita sebut berjaya ni? Ulama tafsir memberikan perumpamaan ataupun disebutkan tentang perbandingan ataupun dikatakan tentang petani. Sebab petani ni apa? Petani ni siapa? Siapa petani? Orang yang bertani. Orang bertani ni dia buat apa? Cucuk tanam. Adakah kalau katalah contoh orang yang bertani ni kan, dia bertani hari ni, esok dah boleh ada hasil. Adakah? Dia baru tanam biji benih tadi, esok dia boleh nak harapkan dah keluar hasil nak makan. Adakah? Tidak. Apa yang dia perlu buat? Apa yang dia kena buat? Bukan dia letak baja, dia kena letak macam-macam lagi ni kena timbus dengan tanah pula kena cari tanah yang elok, lepas tu kena siram pula, tak ada pula letak biji benih kemudian tinggal
letak baja, letak air. Kemudian kena jaga. Jaga dalam tempoh tertentu sampailah benih tadi bercambah. Keluarkan pokok. Itu baru pokoknya, anak pokoknya. Belum lagi buahnya, belum lagi hasilnya. Maka dalam tempoh tersebut, nak dapat hasil, kena buat apa? Usaha. Tidak boleh berhenti, barulah dia berjaya dapatkan hasil. Contoh kalau kata nak tanam pokok cili, hari-hari tu kena letak benih baru, kena letak apa, baja, bukan benih, baja baru. Kemudian kena tengok-tengok pula kalau ada serangga-serangga yang merosakkan dan sebagainya, kena tengok, jaga. Bukan sekali letak tinggal. Barulah hasilnya nanti kita akan dapat pokok cili, buah cili ataupun cili yang segar, yang baik, yang boleh hasilnya kita dapat nikmati, hasilnya kita dapat manfaat. Apa pun pokok, jangan kata cili je macam-macam pokok. Dia bukan hari ni kita tanam esok terus tumbuh. Dia kena ada usaha. Dengan usaha tadilah yang konsisten, baru kita dapat hasilnya berjaya. Sebab itu subhanallah, nak jadi orang yang berjaya, ulama kata kita jangan pernah berhenti dari berusaha. Jangan berhenti dari berusaha. Kita kata kita nak syurga, ya Allah, berikan kami syurga yang penuh nikmat, ya Allah. Dalam Al-Quran Allah memberikan gambaran macam-macam tentang nikmatnya syurga. Air sungai yang mengalir di bawahnya. Bagaimana syurga itu banyaknya bangunannya, banyaknya tingkatnya, banyaknya biliknya. Bagaimana syurga itu subhanallah sangat banyak nikmatnya, bangunan-bangunannya diberikan gambaran daripada emas dan perak. Seronok ke tak? Itu baru sikit tu. Ya, diberikan gambaran bestnya syurga. Ya Allah, layak ke kami ini menjadi ahli syurgamu, ya Allah. Ashabul jannah, penghuni syurgamu, ya Allah. Dan dalam Al-Quran juga Allah beri gambaran bagaimana keadaan neraka Allah. Bagaimana keadaan neraka, orang neraka, ahli neraka nanti, apakah menu-menunya. Mereka akan minum daripada nanah-nanah, air-air mata, darah-darah penghuni neraka, yang itulah yang akan menjadi hidangan minuman untuk mereka. Makanannya adalah daripada pohon-pohon berduri yang beracun, yang tidak ada pilihan. Itulah yang akan menjadi santapan dan hidangan ashabun nar, ahli neraka. Masya Allah. Ya Allah, takutnya kami, ya Allah, jangan Engkau biarkan kami tergelincir masuk dalam neraka-Mu, ya Allah. Sebab itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan kepada para sahabat, semua umatku akan masuk syurga. Nabi kata, semua umatku akan masuk syurga. Maksudnya apa? Orang yang beriman, orang yang taat, orang yang melakukan amal ibadah, ini masuk syurga. Umat Nabi masuk syurga. Tapi Nabi kata, ada orang yang tak nak masuk syurga. Nabi kata dengan para sahabat, semua umatku masuk syurga. Allah berikan peluang sama rata masuk syurga. Tapi ada orang yang tak nak masuk syurga. Sahabat kata, ya Rasulullah, siapakah orang yang tak nak itu, ya Rasulullah? Sedangkan kita ada dua pilihan, kita ada syurga atau neraka. Kalau tak nak syurga, confirm masuk neraka. Siapa yang tak nak tu Rasulullah? Nabi kata, siapa? Orang yang bila mana apa yang Allah perintah dia tinggal, apa yang Allah tegah dia buat. Inilah orang yang tak nak masuk syurga Allah. Masya Allah. Sebab itu tengok, kita nak jadi orang yang berjaya. Berjaya dunia dan berjaya akhirat. Saya suka tajuk yang diberikan, sempurnakan salatmu. Masya Allah. Salat, dia tidak ada alasan untuk kita tidak kerjakan. Berbanding dengan ibadah lain, kita tengok ibadah haji contoh. Ibadah haji diberikan ke atasnya, dia mukhallaf ataupun diberikan tanggungjawab ataupun kefarduan ke atasnya bila mana dia mampu. Mampu ni banyak jenis. Bukan sahaja mampu daripada sudut harta,
mampu juga daripada sudut kesihatan. Tengok, dia ada syarat dia pula. Kalau zakat juga, orang yang asnaf, fakir miskin tidak diwajibkan bayar zakat. Tapi solat, siapa pun dia raja, dia orang miskin, dia siapa, kerja VIP, walaupun tak bekerja, dia sakit, dia sehat, dia muda, dia tua, dia wajib untuk solat. Sebab itu subhanallah, inilah kita bincang, tidak ada pengecualian. Kecualilah adalah sebab-sebabnya nanti kita sebut. Ya, orang yang bukan Islam, ya, dia terlepas. Ya, orang yang belum akil balik, ya, dia terlepas. Tapi kita semua di sini, kita semua adalah mukhallaf yang dah cecah akil balik ataupun disebut mukhallaf. Kita bertanggungjawab atas apa yang perlu untuk kita buat, kita lakukan. Sebab itu solat wajib. Maka bila kita sebut, Masya Allah, ini ayat kedua yang kita nak tekankan dalam surah Al-Mu'minun ini. Ya, dalam ayat yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini kita nak tekan ni, subhanallah. Dalam ayat yang pertama Allah kata, berjaya, beruntunglah orang-orang yang beriman. Ayat kedua, siapa orang yang beruntung itu? Siapa orang yang beriman itu? Ini yang kedua, iaitu siapa? Iaitu orang yang mana mereka khusyuk dalam salatnya. Siapa orang yang berjaya? Siapa orang yang beriman, yang beruntung, yang disebutkan itu? Ini Allah dah sebutkan dah ni. Kan? Kita kan ibu muslimat, kalau ada orang yang hebat, kongsi pada kita rahsia macam mana nak jadi jutawan segera. Contoh, kita nak dengar ke tak? Nak subhanallah. Jemputlah siapa-siapa contoh jutawan, panggil datang sini, bagi kongsi rahsia jadi jutawan ekspres. Hari ni buat, esok jutawan terus. Confirm ramai ni orang dengar. Kan? Orang nak dengar rahsia. Tapi ini tidak lagi menjadi rahsia pada kita. Kerana Allah dah bagi tahu siap-siap dalam surah Al-Mu'minun ayat kedua. Siapa yang berjaya ni? Siapa orang beriman yang dijanjikan berjaya? Sebab itu saya suka kata-kata ini. Orang yang bekerja, Allah tak jamin dan tidak janjikan kaya. Yang dia kerja, pulen kerja, Allah tak jamin dia ini jadi kaya. Orang yang belajar kuat, yang belajar tinggi, Allah tak jamin dia ni jadi pandai. Ada orang yang belajar tinggi-tinggi tapi jadi sombong. Bukan dia menjadi orang yang lebih alim. Maka Allah tidak memberikan jaminan pada itu. Ada orang yang dah jaga kesihatan, kan? Ada kan? Makan sihat, ya, tak makan yang bukan-bukan, jaga ni pemakanan. Tapi kita tengok sakit juga, contoh, kan? Boleh sakit juga. Sebab itu bukan itu jaminannya. Tapi apa yang disebutkan, siapa yang solat, Allah berikan jaminan berjaya dunia akhirat. Janji Allah, jaminan Allah. Sebab itu dalam ayat yang kedua, ya, mereka ini orang yang berjaya bila mereka ini solat dalam keadaan yang khusyuk. Sebab itu subhanallah, yang kita tengok, ya, untuk permulaan ini, ya, kita nak kongsikan, ya, dalam ayat yang ke-9 nanti sekali lagi kita akan tengok walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ayat yang ke-9 dalam surah Al-Mu'minun yang saya bacakan tadi. Sekali lagi dalam surah ini Allah mengulang balik tentang solat. Tapi berbeza. Ayat nombor 2 ni disebutkan tentang solat yang khusyuk. Ayat yang 9 nanti kita tengok berkaitan tentang orang yang berjaya bila dia menjaga solatnya. Jadi dua benda hari ini kita nak bincang, insya-Allah. Apa dia? Nak sempurnakan solat, nak jadi orang yang sempurnakan solat, yang nak Allah sempurnakan hidup kita. Dua benda ini kita nak tekankan kita nak tengok berkaitan tentang surah Al-Mu'minun ayat 2 dan ayat 9, insya-Allah. Solat yang khusyuk dan juga jaga solat. Ada orang, subhanallah, saya sendirilah pun kan, ada masa kita solat, subhanallah, kita boleh khusyuk kan, boleh tenang, boleh relax, boleh solat dengan, orang kata apa, solat dengan yakin, dengan jiwa. Tapi ada satu masa solat ni macam caplin. Caplin ni apa?
Solatnya laju. Yang solatnya laju. Yang tiba-tiba dah siap. Yang saya kalau anak saya kan suruh solat, kita toleh balik dah siap, saya suruh solat balik. Sebab subhanallah, bila solat dalam keadaan laju, kita mengejar sesuatu. Selalunya kalau laju ni kita fikir apa? Laju tu sebab apa? Nanti lambat nak pergi kenduri kahwin ni, contoh. Lagi apa? Nanti nak masak lambat nanti, ataupun apa, oh tadi masak tadi kat dapur lupa tutup api, contoh macam-macam. Apa yang menyebabkan kita laju dalam solat? Fikiran kita yang kita ingat pada apa? Pada dunia, ya? Pada dunia. Sebab itu subhanallah, rupa-rupanya solat ini adalah seolah-olah disconnect, memutuskan talian kita dengan dunia dan menyambung talian kita pada Allah. Sebab itu, ya, bila kita sebut tentang salat yang khusyuk, ulama kata apa? Khusyuk ini dengan erti kata adalah seolah-olah takut berdiri tegak. Ulama tafsir kata khusyuk ini seolah-olah takut. Kenapa diberikan gambaran ataupun dikaitkan dengan takut? Contoh, katalah kita tengah jalan, ya, nak melintas jalan, tiba-tiba ada kereta laju sikit lagi nak langgar kita. Kita waktu tu buat apa? Kita lari ke kita berdiri? Waktu tu selalunya orang dia buat apa? Dia nak lari ke dia berdiri? Ya ke lari? Kan? Contoh kan, kita tengah jalan, tiba-tiba ada kereta, kita pun macam tu. Kan, betul tak? Hakikatnya itulah. Dalam akal kita, kita kata kenapa aku tak lari ya? Contoh kan? Kenapa tak lari? Ataupun kita nampak orang, kenapa dia tak lari? Contoh kita ni, kita nampak ada orang ni sikit lagi nak kena langgar, kita pula cakap kenapa tak lari? Tapi hakikatnya kalau kita yang jadi, itu jugalah respon kita. Kenapa? Kenapa kita berdiri tegak macam tu, kita tak lari? Sebab terkejut kan? Terkejut, alamak kita ni nak lari ke mana, tegak. Kita tunggu je macam tu. Lalas break kita. Sebab itu ulama kata inilah perbandingannya orang yang khusyuk. Ini orang bila yang dia takut, takutnya tegak. Bila kita tegak, badan kita tidak bergerak, kita fokus satu badan tidak bergerak. Maka khusyuk ini bila kita rasa takut pada Allah, kita akan memfokuskan daripada atas hingga akhirnya kaki kita supaya tidak bergerak, kerana kita tahu sekarang ini aku sedang solat, aku tidak boleh melakukan perkara lain-lain yang akan meninggalkan atau menjadikan aku tidak khusyuk dalam solat. Sebab itu orang yang solatnya khusyuk, saya nak kongsikan satu kisah, Masya Allah. Kisah seorang sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana bila mana ketika dia solatnya dia berdirinya sehingga rukuknya sehingga sujud. Dalam riwayat mengatakan seorang sahabat ini solat sehingga kan burung bertenggek. Dia tengah rukuk, burung bertenggek dekat badan. Tengah rukuk, burung bertenggek. Tengah sujud, burung bertenggek. Tanpa dia sedar, ataupun disebutkan burung tadi tidak bergerak. Contoh kita tahu kan burung, kalau kita lalu pun dia boleh terbang kan? Sebab dia tahu orang ni datang ni bahaya, dia terbang. Tapi dalam kisah ini sehingga kan solat tadi, burung tadi tak bergerak. Maksudnya apa? Burung tadi tak terbang. Maksudnya apa? Badannya sangat apa? Ya, nak kata apa? Sangat. Bila rukuknya tak bergerak. Rukuknya jenis yang kalau kita kata kerah kejong contoh kerah kejong lah begitulah rukuknya sangat cantik, tak bergerak. Kita kadang-kadang kan kalau rukuk tu Masya Allah kan, rukuk tu tengah rukuk tu ada pula ke kanan sikit, ke kiri sikit, contoh kan. Bila pula kalau solat jemaah, imamnya pula lama sikit ya, mulalah bergoyang-goyang sikit. Ataupun sujudnya adalah bergoyang-goyang sikit, ataupun adalah nak betul-betulkan kaki sikit. Tapi tidak, pada sahabat tadi burung sehingga tidak lari terbang. Maka nak kata Masya Allah, salatnya dalam keadaan yang dia khusyuk, fokus, seluruh anggotanya tidak bergerak walaupun sesaat pun. Masya Allah. Maka sebab itu, ibu puan muslimat, kenapa kita sebut tentang khusyuk ini yang pertama? Masya Allah. Bila kita sebut tentang khusyuk ini,
dalam solat, bila kita latih untuk diri kita, ya Allah, aku sedang solat, fikiran kita, anggota kita, kita fokuskan pada Allah ketika itu, latihan. Ini kita sebut tadi kan, latihan, usaha. Maka bila di luar solat kita dah terbiasa, maka di luar solat kita akan fokus dengan apa yang kita buat. Sebab itu, ya, bila kita buat terapi, insya-Allah ya ibu puan muslimat, tadi disebutkan, ya, saya akan menyambung pengajian Dr. Falsafah, insya-Allah doakan. Ya, dalam kajian psikospiritual ataupun psikologi Islam. Ya, kita akan menggunakan terapi-terapi Islam dalam merawat, ya, masalah-masalah mental dan jiwa pesakit ataupun klien, insya-Allah. Maka apa? Antara bila kita sebut terapi-terapi yang kita akan guna, inilah antaranya solat. Ada orang datang, ustazah, puan, jiwa saya gelisah, saya tak tenang. Salat untuk kita fokus dan khusyuk. Macam mana? Kita bagikan cara dan kaedah. Sebab itu subhanallah, ya, itu baru kita bincang salat, belum lagi kita bincang baca Al-Quran. Al-Quran, ya, dalam kajian menyebutkan siapa yang rajin baca Al-Quran, siapa yang kerap membaca Al-Quran, Al-Quran akhirnya dapat membantu dia dalam kajian sains, ya, mengurangkan masalah Alzheimer, lupa, ataupun dalam bahasa mudah adalah nyanyuk. Masya Allah. Sebab itu subhanallah, tak terkejut bila saya program-program kat luar, kadang-kadang kat Kelantan, kat Kedah, ada orang umur 90 tahun, akalnya sihat, badannya cergas, boleh pergi majlis ilmu. Bila kita kata subhanallah, cubalah kongsi apa rahsia ibu ni, kongsi dekat saya tanya. Ramai kata, ustazah, inilah tok guru Al-Quran kami, ustazah. Inilah tok guru Al-Quran kami, ustazah. Masya Allah. Sebab itu, ya, matanya sihat, tubuhnya sihat, apatah lagi akalnya dalam keadaan umurnya yang kita kata 90, nak hampir 100 tahun, tapi sihat. Sebab apa? Kita sebut, inilah semua. Bila kita cari dekatkan diri kita pada Allah, kita akan dapat kesempurnaan kehidupan yang Allah janjikan. Sebab itu kita bincang hari ini, sempurnakan salat. Maka nak sempurnakan salat, yang kita bincang adalah, yang pertama adalah khusyuk atau fokus. Maka kita tengok ini antaranya macam mana untuk kita khusyuk. Ada beberapa perkara yang saya akan kongsi, insya-Allah sama-sama. Sama-sama kita buat, ibu puan muslimat, puan-puan sekalian. Macam mana kita nak khusyuk? Ya Allah, susahnya nak khusyuk kan? Lagi-lagi kalau saya berprogram dengan ibu-ibu muda, ya, ibu-ibu muda yang berkejaya. Ada kadang-kadang datang, ustazah, tolong bantu ustazah, saya pun nak solat khusyuk, saya pun nak baca Al-Quran. Tapi apa, bila angkat takbir anak merengek-rengek lepas jadah. Bila tengah solat anak tarik-tarik telekong, hilang rasa khusyuk, hilang rasa nikmat. Tapi teringin, ya Allah, bagi kami rasa khusyuk, ya Allah, dalam solat. Teringin. Tapi apa? Sebab itulah subhanallah, kita boleh usaha, cari insya-Allah. Katalah dalam 5 solat tadi, 5 pun anak kacau, carilah dalam solat yang lain, solat sunat kita, kan? Dalam solat tahajud contoh, dalam ketika anak tengah tidur, bangun 2 rakaat, solatlah ketika itu yang kita rasa, ya Allah, tadi 5 kali solat fardu tadi, ya Allah, aku nak usaha untuk solat khusyuk, nak fokus, ya Allah, tapi terganggu. Anak kacau lah macam-macam. Waktu solat tahajud tu, balaslah balik. Seolah-olahnya begitu. Sebab itu bila kita bincang tentang solat khusyuk atau fokus, kita tengok antara 3 perkara. 3 perkara yang kita nak sama-sama hadirkan supaya kita dapat khusyuk. Apa dia yang pertama? Yang pertama adalah hadirkan jiwa. Nak khusyuk, la budda, tidak boleh tidak, dia datang dari dalam. Betul tak? Betul. Sebab itu, bila kita nak dapatkan khusyuk, ya Allah, kami nak khusyuk, ya Allah, bukan khusyuk tu tiba-tiba datang sekelepuk, tidak. Samalah juga macam kita minta, ya Allah, kami nak bahagia, ya Allah, ya Allah, kami nak tenang, ya Allah, bukan tiba-tiba datang sekelepuk depan mata kita, tidak. Tapi macam mana? Kita dah minta pada Allah, kita kena ada usaha. Sebab itu bila kita nak khusyuk, kita kena ada usaha untuk dapatkannya. Sebab itu yang pertama, jiwa. Menghadirkan jiwa. Apa yang menghadirkan jiwa ini? Ketika salat, besarkan Allah ketika itu. Besarkan dalam arti kata takut sungguh-sungguh dengan Allah. Ya Allah, ibu puan muslimat, puan-puan, cuba. Waktu nak salat, ya Allah,
kalaulah ini solat yang terakhir aku ya Allah. Ya Allah, kalaulah ini peluang terakhir aku untuk solat ya Allah. Sebab kita tahu disebutkan apa dalam solat adanya penghapusan dosa dari Allah. Masya Allah, baik kan Allah? Benda yang kita buat, benda wajib yang kita buat, malah kita buat itu, Allah berikan pula angkat darjat, Allah berikan pula penghapusan dosa. Benda yang kita buat, ada pula sampingan-sampingan lain yang Allah berikan pula pada kita, Masya Allah. Sebab itu bila kita sebut rasa takut, takut ini dalam arti kata apa? Besarkan Allah. Ya, bila kita besarkan Allah dalam hidup kita, dalam solat kita, kita akan letak yang lain. Anak ke tepi dulu. Saya pernah kan, masa anak saya yang kecil, sekarang anak saya yang kecil 4 tahun, ibu puan muslimat, dah besar lah semua belaka dah ni. Ya, maksudnya dah tak ada baby lagi lah waktu ni, ya, setakat ni. Ya, masa anak saya yang kecil ni lah, ya, kita nak solat kan, biasalah kan, bila solat ibu-ibu ni, kadang-kadang kita letak anak kita tadi tidur atas katil, elok je. Mulalah angkat takbir tu, ya, kita dah nampak bergerak kan, hati pula mula tak khusyuk. Apa yang waktu tu kita nak ajar? Ya Allah, aku solat kerana-Mu ya Allah. Jaga dia ya Allah untukku. Jaga dia ya Allah untukku. Solat macam biasa. Sebab itu waktu solat tadi, macam mana kita nak khusyuk? Kita kena yakin pada Allah. Ada orang yang bila dia solat, dia tak yakin pada Allah. Dia tak cukup membesarkan Allah dalam solat dia. Sebab itulah bila solat dia rasa ragu-ragu, bila solat dia rasa tak tenang, bila solat dia rasa gelisah. Sebab dia gelisah dengan benda-benda yang lain tadi. Sedangkan kita tahu, ya Allah, aku solat ya Allah, aku menghadap-Mu ya Allah. Jaga dia untukku ya Allah. Masya Allah, sampai habis solat, sampai boleh solat, sampai habis doa, walaupun dah bangun, berpusing-pusing tak jatuh katil ibu puan muslimat. Itu kita kata Allah jaga yang lebih baik daripada kita jaga. Kan? Kadang-kadang kita rasa kita jaga baik dah pegang dokong elok dah, tapi boleh terlepas juga contoh. Sebab itu penjagaan Allah itu jauh lebih baik. Serah balik pada Allah. Serah, ya Allah, aku serah pada Engkau ya Allah. Contoh lain, ya, ada pula satu ketika tengah solat, Masya Allah, tengah solat, nampak ni anak dah besar sikit, dah boleh merangkap. Ya, kita pula pasang kat tepi tu apa? Orang panggil ubat nyamuk tu kan, jenis ubat nyamuk yang elektrik tu kan. Dia bukan nyamuk yang api tu, yang elektrik. Dia dah dekat nak main. Dalam hati, ya Allah, lindung dia ya Allah. Lindung dia ya Allah. Aku tengah solat ini ya Allah. Menghadap-Mu ya Allah. Lindung dia ya Allah. Elok je dia datang dekat, dia pusing balik. Siapa jaga waktu tu? Bukan kita, tapi Allah dan para malaikat. Sebab itu apa lagi yang kita nak menidakkan? Sedangkan dalam solat sendiri, kalau kita tak yakin, Masya Allah. Sebab itu kita nak belajar, ya Allah, jadikan kami ya Allah jiwa-jiwa yang khusyuk, yang tunduk ya Allah, yang takut padamu ya Allah, yang raja', yang khauf, yang mengharap, yang takut padamu ya Allah dalam solat. Sebab itu bila je angkat takbir Allahu Akbar, anggaplah itu solat terakhir kita. Anggaplah habis saja salam, kita mati waktu tu. Kita nak bawa yang paling terbaik dalam hidup kita waktu tu. Inilah solat yang terbaik yang aku bawa ya Allah. Kita nak seolah-olah begitu. Sebab itu, yang pertama nak khusyuk dia dalam jiwa. Kenapa boleh jadi ragu-ragu? Kenapa tak yakin? Sebab jiwa kita mungkin bermasalah. Kenapa kita rasa tak tenang? Sebab dalam ini mungkin bermasalah. Ada orang yang dia ada masalah dengan suami dia. Contoh, saya pernah jumpa, suami buat apa puan, suami saya main kayu tiga ustazah, curang, ada skandal. Bila saya solat ustazah, saya rasa marah pada dia. Sedangkan kita tahu hakikatnya dalam solat itu adalah solat kita menghadap dan mengabdikan diri kita pada Allah. Kita hamba, kita nak meletakkan, ya Allah, aku ini hamba ya Allah, aku ini lemah ya Allah dalam solat. Sebab itu, bila kita ada masalah yang berlaku sekeliling, waktu solat jiwa kita tadi kita nak bangunkan macam mana? Ya Allah, Engkau yang maha besar ya Allah. Aku manusia, aku lemah. Aku manusia, aku tak mampu. Aku manusia, aku tak berdaya ya Allah. Aku solat menghadap-Mu ya Allah, mengharapkan kebesaran dan keagungan-Mu ya Allah. Minta. Sebab itu dalam solat, sebelum kita solat pun, ya, kita berdialog lah dulu kan, ambil masa.
Jiwa kita nak bangunkan. Sebab itu kita digalakkan untuk apa? Sebelum solat kita buat apa? Baca surah An-Nas pun. Qul a'udzu birabbin nas. Ya Allah, lindungi kami ya Allah, pelihara kami ya Allah. Kita minta balik pada Allah untuk lindung kita, jaga kita. Masya Allah, kan? Sebab itu dalam solat, sebelum solat kita dah bersiap sedia. Sebab itu dalam solat, bukan kita kata waktu solat tu je. Khusyuk ni bukan waktu solat tu baru kita tekan on. Tapi nak khusyuk itu sebelum kita nak solat tadi lagi, kita dah bersiap sedia. Sebab itu ulama' kata apa? Antaranya khusyuk dengan jiwa tadi kan, kita nak membesarkan Allah ni, nak rasa tadi macam mana sebelum solat tadi, ambil wuduk dengan sempurna. Pakaian kena pakaian yang paling selesa. Pakaian-pakaian yang selesa ni bersih, wangi, taklah pakai pakaian yang semalam punya, contoh kan. Kita nak sembahyang pun bau apa ni, tak khusyuk. Sebab itu kena ada usaha-usaha ini. Ya, tempat solat. Sebab itu subhanallah, saya sangat galakkan. Tengok tempat solat kita dekat surau ni. Selesa tak? Selesa kan? Airconnya sejuk, Masya Allah. Ya, tengok kapetnya bersih, wangi dan sebagainya. Jadikan tempat solat di rumah kita macam ni juga. Macam mana kita solat dekat Masjidil Haram, Masya Allah. Macam mana kita solat di Masjid Nabawi contoh. Waktu solat subhanallah macam tak nak bangun. Solat tadi kita nak berlama-lama, seronok. Kenapa? Sebab suasananya. Kan kita masuk je dekat Masjidil Haram, mesti ada bauan kan? Ada bau, Allah wanginya, bau apa ni? Masjid Nabawi pun ada bau, wanginya, bau apa ni? Kita rasa selesa. Sebab itu, hidupkan suasana selesa ini dekat tempat ruang solat kita. Buatlah apa-apa yang selesa. Nak letak pewangi depan tempat solat. Kan kita sekarang ni orang pakai apa? Purifier, humidifier. Contoh kan, letak. Nak solat sebelum, nak 5 minit nak solat tu, letak minyak. Kita panggil apa? EO ya, apa? Essential oil. Letak air, menggelegar sekejap. Kita pun dah ready. Allah tenang, seronoknya. Angkat takbir. Yakin. Kita dah usaha. Sebab itu janganlah tempat solat pula bersepah, tempat solat busuk, tempat solat dekat dengan tong sampah, memang tak khusyuk. Tempat solat dekat dengan TV memang tak khusyuk. Sebab itu kena ada ruang solat kita yang khas. Kena ada. Ya, kalau boleh, kena wajib ada. Sebab itu kalau kat rumah tu, kalau rumah yang besar sikit, kita ada ruang surau contoh kan. Dalam rumah kita ada buat surau, ini tempat untuk solat berjemaah contoh dekat rumah. Kalau yang rumah kecil, ustazah rumah kecil macam mana? Tak apa, cari satu ruang. Satu ruang kecil pun tak apa, tapi ruang itu kita hias, kita letak perkara-perkara yang bila kita solat kita selesa. Itu pun boleh membantu khusyuk. Bila kita berdiri dalam keadaan selesa, tubuh kita selesa, pakaian kita selesa, telekom kita selesa, tempat kita selesa, insya-Allah. Kita tadi nak menghidupkan balik, membesarkan balik jiwa kita, barulah boleh datang feel dia. Ini kita nak datangkan, ya Allah, aku nak solat kerana-Mu ya Allah. Kalaulah ini solat terakhir ku tiba-tiba bau busuk, boleh ke? Tak kan? Sebab itu subhanallah, ini kena cuba, kena buat. Sebab apa? Kita nak solat yang khusyuk. Jangan jadikan hidup kita 50 tahun, tapi solat khusyuk kita tadi dalam 50 tahun mungkin kita boleh kira. Kita nak biar penuhkan masa-masa kita ini balik. Ya Allah, kita nak solatnya khusyuk. Sebab apa? Moga-moga bila solat yang khusyuk, solat yang tenang, solat yang akalnya tadi terus memikirkan pada kebesaran dan menakut perkara yang kita takut tadi, maka kita akan solat dengan insya-Allah dengan sempurna. Ini tajuk kita, sempurnakan solatmu. Ya, kita tak nak dalam solat kita fikir-fikir perkara lain. Ya, tidak. Sebab itu, ya, itu antara lain. Sebab itu antara lain apa? Telekong pun kan. Sebab itulah dalam rumah tu jangan pakai satu telekong itulah selama-lamanya. Ya, dulu, kini dan selama-lamanya. Ya, tukar paling-paling. Ya, kalau siapa yang mampu seminggu sekali, 2 minggu sekali. Siapa yang tidak, sebulan sekali paling-paling tukar. Ya, paling-paling yang kita pakai bukan semesti baru, tapi kena selesa, bersih, wangi. Sebab itu cuba tengok, katalah contoh kita pergi mana-mana R&R kan, tempat rehat dan rawat, ya, R&R.
kita pun berhenti solat. Berhenti solat, telekong yang ada tu dipakai. Pakai Allah, busuknya, hapaknya kan. Kadang-kadang bau telekong kan. Kalau yang dekat tepi-tepi tu kan, contoh mana-mana lah, saya tak sebut mana-mana tempat ya. Kadang-kadang ada busuknya, Allah pakai sarung. Itu je lah ada pilihan. Telekong sendiri tak bawa contoh. Pakai busuknya, waktu solat agak-agak macam mana? Ya Allah, cepatlah habis solat. Ya Allah, nak pengsan dah ni. Ya Allah, contoh kan. Macam mana khusyuk? Betul tak? Kan? Sebab itu wangi ni perlu tak? Wangi perlu, bersih perlu, bersih perlu. Untuk menjemput rasa fokus tadi. Ya, kena. Ya, itu antara bila kita sebut membesarkan dalam jiwa, adalah campakkan rasa takut dan harap. Rasa. Subhanallah. Ya, ini yang pertama. Dan yang kedua, bila kita sebut menghadirkan jiwa, iaitu yakin. Nah, ni kita sebut juga tadi sikit kan, yakin. Bila angkat je takbir, yakin, ya Allah, aku buat ini ya Allah kerana perintahmu ya Allah. Aku buat ini ya Allah kerana cintaku ya Allah. Ya Allah, permudahkan urusanku dunia dan hari akhiratku ya Allah. Yakin. Orang yang hatinya tak yakin, dia takkan rasa cinta dengan solat. Sebab itu ulama tafsir bila mentafsirkan tentang kalimah salatihim khashi'un, solat dengan khusyuk, solat dengan fokus, solat dengan takut, solat dengan bersungguh-sungguh ini, ulama kata apa? Bila mana kita nak menimbulkan rasa khusyuk itu, kena ada rasa cinta dengan solat. Macam mana nak cinta dengan solat? Rasa seronok dengan solat. Rasa bestnya, tak sabar nak solat. Macam tu. Rasa ya Allah, solat ni seronoknya. Nak lama-lama berdiri ya Allah untuk solat. Macam mana? Sebab itu dalam jiwa kita, kita kena letak banyak-banyak dalam hati kita, ya Allah, aku solat ini kerana aku yakin, aku solat ini kerana aku cinta. Solat. Nak rasa seronok macam mana dalam solat? Macam mana? Ya? Sebab itu ulama ajar kepada kita apa? Paling-paling tidak, dalam bacaan-bacaan solat tu kita faham. Itu jadi seronok lah. Kan? Bila kita faham, contoh saya bagi ni. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam akal kita, kita bukanlah sebut dalam solat, jangan sebut, nanti jadi batal solat. Ya? Bila kita baca tu, akal kita, hati kita menyahut Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita terus menyahut dengan nama Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ya, sebut balik. Jadi bila kita fokuskan akal dengan jiwa kita tentang maksud yang kita baca, Masya Allah, yakinlah. Ini kita sebut tadi, nak membina jiwa kita dengan yakin, dengan solat khusyuk tadi. Yakinlah bahawa kita dapat khusyuk, menjemput khusyuk tadi. Bila kita baca, ataupun kita tadi baca dalam rukun qauli, kita kena jelas dalam solat kita ada 3. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Ya, rukun qauli kita kena sebut paling-paling telinga kita boleh dengar. Antaranya surah Al-Fatihah, antaranya takbir Allahu Akbar. Jadi bila dalam Al-Fatihah kita sebut, paling-paling hati kita, fikiran kita tadi menyahut tadi, apa maksud dia? Maka subhanallah, yakin, percayalah kata-kata saya, siapa yang buat ini, fikiran dia takkan sama sekali fikir benda lain. Sebab apa? Kita dah channel lah otak kita. Kita channel fikiran kita. Oh, tadi nak fikir pasal kat dapur tadi. Tapi bila kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, kita akan terus tukar cara fikir tadi, nak fikir dapur kepada fikir apa yang kita tengah baca. Itu dapat menjemput khusyuk kita, yakin. Tapi persoalannya, kat ustazah saya tak hafal contoh ustazah tak hafal ustazah. Sebab itu penting kita ada ilmu. Nak khusyuk ni, nak tak nak kena ada ilmu. Nak ada ilmu. Dia tak boleh, sebab tu saya kata tadi, bukan kita doa pada Allah, Allah tiba-tiba datangkan khusyuk, tidak. Kena ada usaha. Usaha ini antaranya ada ilmu. Rujuk balik, buka Al-Quran, apa maksudnya? Tidaklah hafal sebiji-sebiji. Ada yang nak hafal sebiji-sebiji dengan nama Allah yang maha, sebiji-sebiji dia hafal. Tidak perlu. Dia paling-paling kita hafal ikut yang kita mudah untuk kita faham. Ya. Subhanallah, cuba mulakan dengan Al-Fatihah dulu. Ar-Rahmanir Rahim,
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, tengok bagaimana bila kita faham, kita tahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Allah lah kita sembah dan pada Allah kita minta pertolongan. Hafal ataupun kita tahu maksud dengan cara mudah yang kita ingat, yang boleh mudah untuk kita ingat. Tak semesti kena hafal sebiji, ikut terjemahan. Kita akan cuba bantu diri kita. Inilah usaha untuk aku khusyuk ya Allah. Itu Al-Fatihah. Antara lain apa? Dalam ketika kita solat pun, walaupun dia sunat, ya, tapi kita ni banyak kan benda sunat. Apa antaranya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Benda tu kita tahu apa maksudnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha tinggi dan juga segala puji baginya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Segala subhanallah, ya, maha suci Allah yang maha. Subhana rabbiyal azimi, ya, Allah Tuhan yang agung. Kita tahu paling-paling maksud yang mudah untuk kita faham. Moga-moga dalam solat tadi kita akan mengelakkan daripada memikirkan perkara di luar solat. Ini yang kita nak sempurnakan solat. Mulakan dengan ni je, mudah, ya. Saya tak suruh buat ni susah-susah, buat yang ni dulu. Sebab itu balik nanti cuba buka Al-Quran, tengok terjemahan surah Al-Fatihah. Mulakan itu dulu. Subhanallah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kan? Sambil baca ni, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kan? Sambil. Sebab itu antara pertama, ya, macam mana khusyuk menghadirkan jiwa. Dan menghadirkan jiwa, dua perkara tadi, membesarkan Allah dalam jiwa kita, letakkan takut harap hanya pada Allah. Dan yang kedua, yakin dalam solat kita. Macam mana nak yakin? Macam kita sebut tadi, kena ada ilmu, ya. Paling-paling kita mulakan dengan Al-Fatihah dulu, boleh ya? Boleh insya-Allah. Sebab itu, ya, saya ada buat, ya, kelas tadabbur sebelum ni. Ya, sekarang ni kita tak buat sebab jadual agak padat. Tapi sebelum ni kita buat kelas tadabbur 30 juzuk. Ya, bukan. Kita ambil juzuk amma dulu. Sebelum ni kita ambil juzuk amma. Kenapa ambil juzuk amma? Sebab juzuk amma ni selalu yang kita baca dalam solat kan. Juzuk amma, baca daripada yang hujung-hujung. Kita buat tadabbur. Sebab apa? Saya sebutkan pada pelajar-pelajar kenapa kita kena buat tadabbur juzuk amma ni. Sebab solat kita akan banyak baca surah-surah pendek ni. Jadi paling-paling kita faham apa yang kita baca dan apa yang terkandung di sebalik surah ini, kisah dia, contoh. Jadi bila kita faham, kita akan baca tu dengan lebih yakin, seronok, sangat seronok. Ya, sebab itu kena. Dan yang kedua, nak khusyuk tadi pertama jiwa, yang kedua apa? Yang kedua kena ada fikiran. Subhanallah. Ya, macam mana kita nak khusyuk? Fikiran. Ya, fikiran, ini kita dah sebut tadi awal, fikiran kita kena faham makna apa yang kita baca. Fikiran kita kena faham makna solat tersebut. Kenapa kita solat? Untuk apa kita solat? Kenapa kita solat, ibu muslimat? Kenapa kita solat? Kenapa? Sebab perintah Allah. Kan ada orang kata, kenapa kita solat? Sebab mak saya suruh ustazah. Contoh kan, bila tanya anak-anak, kenapa solat? Mak saya suruh lah ustazah. Kan tu tak habis lah tu. Maksudnya tak habis terang lah tu. Kan bukan. Ya, bukan setakat mak yang suruh, tapi ini adalah suruhan yang lebih atas, iaitu suruh dan perintah daripada Allah. Maka kita nak dapat cinta Allah, kita perlu buat apa yang Allah perintah. Kita nak dapat apa yang Allah janjikan, kita kena buat apa yang Allah suruh. Sebab itu dia punya analogi dia mudah. Kita nak dapat daripada ibu ayah kita mudah, kita kena banyak tolong dia, betul tak? Kan? Cuba anak yang malas-malas sikit tu, cuba sekejap-sekejap dia minta. Kita rasa rajin ke malas kita nak bagi dia? Ibu pun malas nak bagi kat kamu ni, contoh ya, sebab malas sangat nak tolong, contoh. Tapi cuba kalau kita tengok anak yang jenis rajin kan, ibu-ibu ada apa yang nak tolong lagi, ibu-ibu ada apa yang nak bantu lagi. Kadang-kadang dia tak minta pun kita nak bagi, betul tak? Kan? Subhanallah, inilah juga ya, bagaimana kita buat perumpamaan ini jugalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Orang yang mana banyak-banyak buat, ya, buat perkara fardu yang Allah perintah pun dia buat, perkara sunat pun dia tambah, hatta dia tak minta, tapi Allah boleh bagi, Allah Maha Kuasa. Tengok. Sebab itu kita nak ni.
Kita nak tenang, nak dapat dari mana? Inilah antara cara. Sebab itu fikiran adalah yang pertama adalah faham makna, dan yang kedua adalah fokuskan fikiran pada satu tempat. Fokus. Aku nak solat, fokuskan. Sebab itu kena faham makna paling-paling tidak. Ya, antara yang kedua ni pun saya nak kongsi jugalah ya. Antara ulama sebut apa, kalaulah ya, ini untuk asas ni ya, untuk orang-orang asas. Ya, untuk kita lah ni orang-orang yang nak baru belajar. Kalau yang pertama tadi kita rasa macam susah sikit lah kan, sebab nak kena tahu dulu makna, ya, nak kena belajar dulu, nak tengok dulu buku kan, apa ni maksud dia, contoh ya. Yang pertama ini lebih mudah saya bagi ya, tapi jangan menidakkan yang kedua. Yang pertama tadi maksudnya yang tadi pun kena cuba ya, balik nanti buka tengok maksud Al-Fatihah. Yang kedua ni apa, ini mudah lagi, ni lebih mudah. Ulama kata antaranya kalau nak ajar fokus kita, kalau yang pertama tadi kita tak mampu buat makna tadi, yang kedua ni lebih mudah. Contoh, kita tengah takbir, lepas baca Al-Fatihah, macam mana nak ajar kita khusyuk dalam fikiran kita? Lepas ni, lepas Al-Fatihah, baca An-Nas, kita baca. Lepas An-Nas, rukuk. Fikiran kita seolah-olah memberi arahan pada kita. Rukuk, kita pun rukuk. Baik, fikiran kita ni, lepas ni bangun. Kedai. Lepas ni sujud. Lepas ni fikiran kita seolah-olah memberi arahan, ataupun dia dah set kan. Kita ni belum lagi nak rukuk. Contoh kan, kita baru berdiri belum rukuk, tapi dia dah tahu apa kena buat lepas ni. Jadi apa maksudnya? Untuk yang kedua ni nak khusyuk, iaitu fikiran kita ini seolah-olah dia dah susunkan apa perkara yang perlu kita buat dalam solat tadi. Ini pun boleh bantu untuk kita khusyuk. Jadi bila kita buat macam tu, otak kita dia takkan nak menerawang, nak fikir-fikir benda lain. Ya, cuba untuk buat. Ya, subhanallah. Ya, sangat-sangat ya, insya-Allah. Ya, sangat-sangat membantu insya-Allah. Dan yang akhir, kita ada jiwa, kita ada fikiran, dan yang ketiga adalah khusyuk untuk tindakan kita, perbuatan kita lah. Ya, sebab itu bila khusyuk dengan tindakan, macam mana kita nak rasa khusyuk dengan anggota badan kita? Macam mana? Ya, ada orang dia tak khusyuk, kadang sampai terlupa, aku tadi dah rukuk ke belum? Contoh, dah sujud ke belum? Lupa rakaat. Ya, tadi dah tahiyat awal ke belum? Ni biasalah kan ni. Tadi dah rakaat ke berapa dah ni? Ni. Jadi apa? Khusyuk daripada yang ketiga ini tindakan adalah kita sedar apa yang sedang kita buat. Tangan kita rasa, ini aku tengah pegang ni, aku sedar ni apa aku buat ni. Tengah berdiri ni, tengah sujud, kita rasa, merasai sepenuhnya. Tangan kita rasa, oh ini tangan. Kaki kita tengah sujud, rukuk, rasa. Ya, badan kita letak betul-betul. Ya, supaya dia rasa. Ada orang yang dia rukuk dia tak betul. Jadi dia tak rasa. Orang yang rukuk yang betul, dia akan rasa sedikit sakit kat belakang. Ya, sedikit sakit. Jadi bila rasa macam tu, dia akan rasa sedar. Sekarang ni tengah rukuk. Sekarang ni tengah begitu. Sekarang ni tengah tahiyat, rasa tangan kita naik waktu asyhadu alla ilaha illallah. Rasa. Sebab itu tindakan yang ketiga ini khusyuk dari sudut tindakan, kena rasa apa yang sedang kita buat ketika itu. Kena rasa Allahu Akbar, rasa tangan ni sedang angkat, tangan ni sedang dakap. Rasa. Macam mana nak rasa? Kita lah yang kena rasa. Kita kena rasa ya, biar tangan tu rasa sungguh-sungguh. Bila sujud, rasa tangan kita tadi sedang bersujud, kepala kita tadi sedang sujud, rasa. Jadi bila kita rasa ataupun kita fokuskan sebegitu, ini membantu untuk kita khusyuk. Itu kedua. Dan yang ketiga, ya, bila sebut tadi tentang tindakan, ya, rasa tindakan kita, dan yang akhir adalah apa? Tenang dalam tindakan kita. Ya, tenang. Sebab itu subhanallah, dalam solat jangan bercepat-cepat, jangan terlalu laju-laju. Bagi berhenti. Ya, tamak ninah, bagi masa, jangan cepat-cepat. Kadang-kadang bila cepat sangat, sebab tu kita lupa. Ini dah rakaat ke berapa? Cepat sangat. Rakaat kedua dengan rakaat pertama macam tak ada gap, tak ada beza. Cepat sangat, sebab tu lupa. Ya, sebab itu bagi masa, berhenti. Ambil masa, sebab apa? Dalam solat itu kita berlama-lama hubungan kita dengan Allah. Kita rindu nak jumpa Allah. Kita cinta pada Allah.
Solat itu menjadi pembuktian pada kita. Sebab itu dalam solat, tenang je lah. Lepas Al-Fatihah, relax kejap, kemudian sambung surah yang lain. Kemudian nak rukuk tadi, tenang dulu, kemudian baru rukuk. Jangan terus, dah habis tu terus. Tenang saja. Kan sebab itu subhanallah, bila kita solat tenang, tengok ya orang yang tenang, jiwa dia ataupun hati dia pun akan tenang. Orang yang nak laju-laju nanti hati dia jadi macam mana? Macam ni pam darah ni tak cukup ni. Sebab laju sangat. Jadi rasa sebab itulah mula jadi gelisah. Ya, mula macam-macam. Cuba tengok orang yang tenang, bila dia tenang, jantung dia pun geduk contoh kan? Ni tenang. Tenanglah tu. Jadi bila nak tenang, relax. Tapi bila dia tindakan dia terlalu laju, jantung dia pun akan jadi laju sebab nak pump, ya, nak apa? Nak synchronize balik, nak sama balik dengan anggota badan kita. Laju sangat tangan dia, laju sangat kaki dia bergerak. Jantung pun laju macam ni. Dah bila laju macam ni, macam mana nak tenang? Kan? Contoh. Sebab itu tenang-tenang sahaja, relax, tarik nafas. Ya, subhanallah. Ya, moga-moga apa yang kita bincang hari ini adalah solat yang khusyuk. Itu dalam surah Al-Mu'minun ayat yang kedua. Saya ambil masa sikit lagi, ya, kita tengok, kita rujuk sikit dalam ayat yang ke-9 surah Al-Mu'minun yang saya janjikan tadi. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dalam ayat ini disebutkan apa? Berjayalah, beruntunglah siapa? Orang yang menjaga solatnya. Ulama tafsir kata jaga solat ni maksudnya apa? Jaga solat ni maksudnya macam mana? Macam kita jaga anak kita ke? Macam jaga apa? Jaga solat macam mana? Saya bahagikan dua. Ya, paling mudah untuk kita faham. Ya, jaga solat ini boleh jadi kuantiti bilangan, boleh jadi kualiti solat. Kuantiti dan kualiti. Ya, kita tengok dulu kuantiti. Jaga solat ini ulama kata antara maksud dia apa? Kuantiti, iaitu orang yang dia jaga solat maksudnya dia memperbanyakkan solatnya. Ini boleh jadi juga. Jaga solat. Memperbanyakkan solat tu dalam arti kata apa? Kita tahu dah kalau solat fardu tu je lah. Dia tak ada banyak dah. Itu je lah yang fardunya. Ini solat sunat. Kita hiaskan dengan banyaknya solat sunat. Ya, ini. Ya. Bila solat kita perbanyakkan dengan, sebab bila kita nak belajar khusyuk, kita kena buat latihan. Khusyuk ni dia penting waktu solat fardu. Bukanlah saya menindakkan kata solat sunat tak payah khusyuk, tidak. Tapi yang fardu itulah yang akan dipandang dulu, yang akan dinilai dulu, solat fardu ini. Jadi maka solat sunat tadi yang kita buat banyak-banyak tadi, latih diri kita waktu solat sunat untuk belajar khusyuk. Mana ustazah cakap tadi? Ustazah kata kena faham maksud. Baik, dalam solat sunat ni lah nak cuba ni. Solat sunat ni nak cuba. Jadi nanti bila solat fardu, kita akan makin lama makin baik penguasaan maknanya, insya-Allah. Sebab itu ulama kata kena perbanyakkan kuantitinya, banyakkan bilangan. Maksudnya kita nak khusyuk dalam solat fardu, kena berlatih dalam waktu solat-solat sunat kita. Itu yang pertama, ya. Ya, dari sudut bilangan, ya, perbanyakkan. Dan kemudian bila kita sebut juga kuantiti dalam solat, perbanyakkan solat, pastilah dalam solat itu sendiri kita boleh perbanyakkan zikir. Dalam solat itu sendiri kita boleh perbanyakkan doa. Dan kita kena yakin perkara-perkara ini yang dapat bantu hati kita tenang. Hati yang tenang dapat bantu khusyuknya solat. Setuju tak? Hati tak tenang, dapat khusyuk tak solat? Tak boleh. Tapi zikir dan doa dapat bantu untuk kita tenang. Sebab apa? Contoh kita ada masalah, kita tak tahu nak mengadu kat siapa. Dan kita tahu yang tempat pengaduan yang utama, yang pertama, yang tidak akan berpaling pada kita, itu adalah pengaduan kita kepada Allah. Kita mengadu, kita berdoa. Berdoa ini adalah pengaduan, permintaan, doa. Doa ini adalah satu bentuk pengaduan, permintaan kita kepada Allah. Keagungan kita, mengagungkan Allah dalam urusan hidup kita. Maka doa.
Sebab itu bila kita banyak solat, kita akan banyak zikir. Bila kita banyak solat, kita akan banyak doa. Zikir dan doa akan membantu kita tenang. Maka ini membantu solat fardu kita jadi khusyuk. Moga-moga. Dan yang akhir adalah kualiti solat. Kualiti solat ni apa? Yuhafizun, jaga solat. Jaga solat ini ulama kata yang keduanya pula kualiti solat. Kualiti solat itu maksudnya pertama adalah nak jaga solat ni macam mana? Solat awal waktu. Ya, solat awal waktu. Sebab itu tengok, kalau orang yang solat Zuhur ni, tengok jam sekejap. Asar pukul 4.42. Dia solat Zuhur pukul 4.39. Contoh ya. 4.39 baru solat Zuhur. 4.42 dah asar dah. Jadi boleh bayang tak waktu tu dia solat macam mana? Cepat kejap ni nak asar. Contoh kan. Orang yang contoh kalau kita tak katalah 4.39, kita ambil awal sikit 4.30, 4.30 dia baru nak solat Zuhur. Sebab tadi dah sibuk buat macam-macam. Kenduri kahwin ada 3-4 tempat contoh. Baru balik nak solat. Tengok bang pukul berapa? 4.30 yang 4.30 baru nak Zuhur. 4.42 asar. Jadi macam mana? Boleh bayang tak orang yang solat dalam keadaan waktu tu? Subhanallah. Wuduk pun main sauk je tangan macam tu. Kan? Ambil telekong. Ya, solat lajunya yang contoh. Yelah bang kan nak asar kejap lagi. Tahu pula tu. Nak asar kejap lagi. Sebab itulah yuhafizun, jaga solat ini ulama kata antara selain kita sebut tadi perbanyakkan solat, jaga solat ini juga adalah solat di awal waktu. Sebab dah tahu dah ulama ya, para ilmuwan dah tahu dah, orang-orang soleh dah tahu dah. Orang yang bila dia solat di akhir waktu, solatnya pasti akan hilang khusyuk, apatah lagi tenang, apatah lagi tamakninah. Sebab itu solat di awal waktu kita dapat berlama-lama. Kita tahu asar lambat lagi. Kan kita solat betul-betul waktu azan 1.16 tu Zuhur, kita dah siap-siap contoh lepas wuduk. Ya, ada orang yang lebih bagus dia wuduk dulu sebelum azan, itu lebih bagus. Ada pula yang dia tunggu azan dulu baru dia wuduk, tak kisahlah. Tapi dalam waktu-waktu itu, sengke masa yang sekejap itu dia nak solat, maka subhanallah solatnya akan lebih khusyuk. Sebab apa? Dia tahu tempoh masanya lebih lama lagi. Kan? Sama juga contoh macam solat subuh. Bangun bang. Pukul berapa yang pukul 7 dah? Contoh kan. Kelang kabut nak sembahyang contoh kan. Sebab itu siapa yang solat awal waktu, solatnya akan subhanallah cukup tenang. Kan sebab dia tahu tidak ada apa yang perlu dikejar dan tidak apa yang perlu dicepatkan untuk habis. Ya subhanallah. Ini antara pertama bila kita sebut tentang kualiti, iaitu waktu solat. Dan yang kedua bila sebut tentang kualiti dalam solat itu sendiri. Ya, kualiti kita nak jaga kualiti dalam solat macam mana? Kita tahu ibu muslimat maaf ya. Rukun solat ni ada berapa? Ada 13. Rukun solat ada 13. Pembahagiannya macam kita sebut tadi, dia ada qauli, ucapan, fi'li, perbuatan, dan juga qalbi, ya, dalam hati. Dalam hati ni tak banyak, ya, niat dengan tertib je. Jadi apa? Bila kita bincangkan tentang itu, subhanallah, kita nak jaga rukun, tapi kita nak kualiti tadi kan, nak solat yang sempurna ke tidak? Nak kan? Jadi kita jangan tinggalkan sunat. Ada yang kata, ustazah, saya tengok dia sembahyang lajunya ustazah. Sah ke ustazah? Tengok mulut dia tak kumat kamit pun contoh kan. Kan orang kan bila duduk antara dua sujud kan, ataupun duduk ataupun rukuk contoh kan kita nampakkan mulut bergerak-gerak. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim contoh kan. Kita nampak mulut kumat kamit. Tapi ada kadang-kadang kita pergi sembahyang kat mana-mana kan contoh, tengok kenapa dia sembahyang laju sangat, mulut tak bergerak pun. Ustazah, sah ke ustazah dia solat? Selagi mana rukunnya dia jaga, sah. Ya, sebab apa? Yang bacaan-bacaan tadi hanya sunat dalam solat. Tapi ni kita sebut tadi, nak solat yang sempurna, nak. Jadi kita kena jaga solat tadi, rukunnya kita jaga, dan sunatnya pun kita tampung untuk kita jaga. Sebab itu bacalah 3 kali tak ada masalah kan. Ada orang, ustazah saya baca sekali je lah ustazah. Sah kan? Sah. Tapi kita sebut nak solat yang sempurna.
kita nak minta pada Allah, kita nak minta macam-macam, betul tak? Kalau boleh doa tu, kalau kita senaraikan, ya Allah tak cukup satu kertas, kita nak kertas kedua, nak kertas ketiga, nak minta macam-macam pada Allah. Ya Allah aku nak ini, ya Allah aku nak ini, ya Allah nak yang segera pula, ada yang segera, ada yang boleh lambat sikit, pula macam tu. Kan kita ni manusia. Tapi apa? Masya Allah. Tapi bila apa yang Allah suruh buat, kita memilih-milih. Mana yang senang aja nak buat, contoh. Kan? Mana yang mudah aja nak buat. Mana yang susah tu, mana yang tak payah tu tak payah buat. Mana yang tak fardu tu, tak rukun tu tak payah buat. Kita boleh tinggal tengok. Sebab itu ini kita tengok, kita lah, ya, adakah kita nak berkira-kira dengan Allah, sedangkan semua apa yang kita mahu Allah boleh makbulkan tanpa berkira-kira. Allah boleh makbulkan pada bila-bila masa. Sebab itu ini yang kedua kita bincang, ya, selain daripada apa tadi, waktu awal solat, ya. Dan yang ketiga, kualiti dalam solat juga adalah lepas solat. Lepas solat maksudnya apa? Lepas solat ni, kita nak solat yang sempurna ni apa ni? Pastikan dengan zikirnya, pastikan dengan doanya. Sebab kita tahu doa mustajab ini banyak, ya, dalam satu kitab, ya, disebutkan ada hampir 20 waktu mustajab doa. Tapi majoriti daripada doa-doa mustajab tadi adalah doa-doa yang berada ataupun tempat-tempat mustajab yang berada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. 5 daripada 20 lebih tadi adalah yang mustajabnya bila-bila masa. Antaranya apa? Waktu selepas salat. Yang banyak-banyak tadi kita dah tak boleh dah, kan? Kita tengok, kita nak pergi umrah, kita tahu di mana tempat-tempat spot ni untuk kita doa. Kita pergi juga walaupun ramai, contoh kan di Raudah contoh, kan? Kita pergi juga bersesak-sesak walaupun sekarang ni dah tak bersesak lah, kan? Tapi SOP yang terbaru ni, ya, dah ada berbeza, ya. Yang SOP masih PKP dulu tak bersesak. Cuma kena ada jadual, ya. Dia bukan jadual, dia ada apps. Ya, kena tunggu, boleh masuk baru masuk. Dia boleh masuk tenanglah sikit. Tak sebelum macam tahun-tahun sebelumnya nak masuk subhanallah bersesak, kadang-kadang tarik-tarik tudung, ya. Saya sampai satu ketika bila orang-orang Arab kan, orang-orang Iran kan, badan besar-besar, dia tarik-tarik tudung, dia pijak-pijak orang. Kadang-kadang orang tengah solat kan dekat Raudah, dia lalu langkah kepala, pijak kepala. Saya sebut dengan dia, ya, kita sebut apa? Kita nak jumpa Nabi, tapi akhlak kamu tak macam yang Nabi nak. Senyap. Ya, kamu nak jumpa Nabi, kamu nak dapatkan barakah Nabi, tapi akhlak kamu sama sekali tidak macam yang Nabi nak. Senyap masing-masing. Ya, barulah lega sikit jalan seorang-seorang. Kalau tak, Masya Allah, tarik-tarik telekong dan sebagainya. Ya, sebab itulah ini kita bincang. Kita tahu doa-doa tempat mustajab itu di sana. Yang kita kat sini dah tak ada dah tempat itu. Tapi kita tahu ini ada, iaitu doa selepas solat. Di mana-mana itu ada. Sebab itu kita nak doa yang mustajab, banyakkan, kualitikan, sempurnakan solat kita ni, kan. Banyakkan berdoa. Banyakkan berdoa. Doalah apa saja yang kita nak. Pasal suami kita, pasal anak kita, pasal diri kita, pasal kesihatan kita. Doa dan minta pada Allah. Baik. Alhamdulillah, itu antaranya. Siapa yang sempat salin-salin, siapa yang tak sempat, insya-Allah. Yang itu antara tak banyak pun sebenarnya perkara-perkara yang kita bincang, ya. Kita nak rujuk, ya, balik dalam soal mukminun, ya, dalam ayat yang kedua dan ayatnya ke-9. Baik. Alhamdulillah. Setakat ini ada apa-apa pertanyaan, persoalan sebelum kita buat khulasah, kesimpulan dan penutup untuk program kita pada hari ini, insya-Allah. Subhanallah. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada. Saya pernah datang sini ke, ya? Tak pernah, ya? Tapi macam ada beberapa muka yang saya rasa macam familiar, yang biasa saya nampak, ya? Surah lain, baik. Ada pertanyaan? Jumpa di sana. Baik, patutlah. Saya rasa saya biasa juga nampak. Subhanallah, ya. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Solat. Okey, khair. Pertanyaan yang bagus.
Kita tahu orang-orang yang uzur, ya, bukan saja orang tua, kadang-kadang orang yang sakit lah, ya, dia tak mampu untuk uruskan diri dia yang pakai pampers. Jadi sebagai penjaga, kita kena pastikan setiap kali solat, pampers tadi ditukar yang baru, yang tidak bernajis, maka solatlah waktu itu. Seandainya tengah dalam solat najis keluar, tak apa, dimaafkan, ya. Tapi kita tahu dalam keadaan-keadaan tersebut, kita sebelum solat tadi, contoh solat Zuhur 1.16, kita dah pastikan, kita dah tukar dulu pampers dia, dah bersih dan sebagainya, solat. Solatlah dalam keadaan itu. Jadi mulakan dengan dalam keadaan kita dah bersihkan keadaan dia. Sama juga dengan orang yang istihadah, ya, orang yang keluar darah yang tidak boleh dikawal, itu pun dikira penyakit. Sama juga dengan orang yang warga-warga emas kan, kadang-kadang pundi kencingnya dah kita tak boleh kawal kan, otot dia, ya, dah longgar. Dalam keadaan yang kita tidak boleh kawal, ulama kata apa? Dalam keadaan yang tidak boleh dikawal, dalam keadaan yang kita sebut sebagai penyakit, ya, itu dimaafkan. Tapi kita kena cuba sehabis baik yang kita mampu. Maksudnya contoh darah istihadah tadi, kan, darah istihadah menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah darah yang selepas 15 hari. Jadi kita dah kira, oh darah ni darah yang ke-16, maka ni darah istihadah. Tapi kena solat, ya, kena solat, wajib solat ketika itu. Ya, jadi macam mana darah tu keluar? Jadi waktu nak solat, bersihkan dulu, pakailah pad tadi dalam keadaan bersih, maka solat. Jelas, ya? Baik. Okey. Baik, kiblat ini adalah kita kena tahu, dalam solat kita ada syarat sah, kita ada syarat wajib, kita ada rukun, ada yang perkara yang membatalkan solat. Syarat sah untuk solat adalah menghadap kiblat. Ya, jadi dalam keadaan ini kita kena pastikan orang yang sakit tadi katil dia paling-paling tidak menghadap kiblat. Kena usahakan. Ya, sebab kalau kita nak pindahkan badan dia mungkin nampak mustahil. Tapi kalau katil tadi dah kita terus letakkan, setkan untuk menghadap kiblat, maka ketika itu dia boleh solat dalam keadaan itu. Tadi saya buat kiblat seorang ke sini. Katil dia macam ni. Jadi apa yang saya boleh buat lepas saya nangkau dia, saya pusingkan katil tu bagi muka dia. Okey, maksudnya muka saja menghadap, kaki dia di sini. Dia ke sini. Sebab ruang tu memang dah ini. Duduk pun tak boleh, ayah duduk pun tak boleh, memang terbaring. Ya, kalau duduk dia pening. Sebab dia dah tak boleh darah, dia memang dah tak boleh. Bukan, maksud saya duduk macam ni. Dia bersandar di katil, begitu boleh kan? Boleh tak boleh naik. Jadi itu lebih baik. Sebab bila kita menghadap kiblat, dada kita menghadap ke kiblat. Tapi kalau katil tu tak muat untuk pusing, tak cukup ruang untuk. Oh, faham? Yang saya buat sekarang, saya cuma sendekkan katil tu ke arah sini, sebab kiblat macam ni kan. Jadi bila dia mengiring, muka dia menghadap kiblat lah. Okey, faham? Jadi maksudnya kiblat di sini, katil macam ni kan. Jadi puan mengiringkan dia di sini. Jadi dia pandang ke sana. Baik. Jadi bila kita sebut tu, paling-paling tidak kita usaha untuk memandangkan dia ke arah kiblat. Baik. Ya, sebab ruang kecil kan. Jadi dia ada terhad, ya, kawasan yang terhad. Sebab tu saya tanya tadi, kalau sekiranya boleh kan kita tegakkan dan sebagainya. Kalau kata tak boleh, itu tidak ada masalah lah, ya. Sebab kita tahu ada beberapa kekangan yang tidak boleh dielakkan, ya. Tapi kalau seandainya boleh, ya, kita tegakkan dia sahaja kan, tegakkan, begitu pun tak ada masalah. Tapi sebab katil tadi, masalah ruang. Faham? Masalah ruang, ya. Sebab itu ini kita kena faham lah, ya. Dalam solat, dia bukan setakat solat rukun saja yang kita nak tahu, ya. Dia ada syarat sah, dia ada syarat wajib, ya. Dia ada perkara yang membatalkan solat hatta sekalipun, ya. Baik. Ada apa-apa lagi berkaitan tentang pertanyaan? Subhanallah. Subhanallah. Ada apa-apa pertanyaan? Yes. Waalaikumsalam. Okey. Oh, tak apa.
Okey, faham. Ya, sebab kita kena bezakan perkara yang tidak boleh kita kawal dan kita elak dengan perkara yang kita boleh kawal. Itu kita kena bezakan. Kalau macam kita sebut tadi penyakit, ya, uzur dan sebagainya, itu perkara yang kita tidak boleh elak, tak boleh kawal. Tapi ala kulli hal yang macam disebut, yang ditanya tadi berkaitan tentang makeup dan sebagainya, ya, solat tapi pencuci tak bawa, ya, cleanser ataupun wet tissue pun tak ada contoh, jadi dia bersihkan dalam ala kadar yang ada ketika itu, tapi dia tahu bahawa makeup ketika itu masih ada. Kalau kita tahu dalam keadaan itu masih ada, cuba juga usaha untuk paling-paling tidak untuk bersihkan. Contoh katalah kita nak solat tu kat mana selalu? R&R contohnya, di R&R ataupun di shopping mall sebagainya. Kalau di R&R kita dah tahu dah, R&R ni kita tak bawa ni pencuci muka sebab ni kita bukan balik kampung apa, tak bawa packing barang apa, ya. Jadi sebelum kita mulakan solat, pastikan pergi mana-mana kedai dekat R&R, beli apa-apa tisu dan sebagainya. Sebab ni kita sebut ni benda yang boleh kita kawal, beli tisu ataupun kalau boleh tisu basah. Kalau kata tak tisu basah, tisu biasa, tisu yang akhir nanti kita boleh basahkan, dan dengan itu yang kita boleh untuk bersihkan. Ya, jadi cuba usaha untuk cari dulu. Ya, sebab itu dia kita ambil kaedah macam contoh perkara-perkara yang boleh untuk kita usahakan, maka kita kena usahakan. Ya, jadi tadi soalannya, baik kita dah tahu dah perkara itu tidak sah solat sebab ada perkara yang menghalang air wuduk daripada terkena, tapi kita solat juga kan macam biasa. Jadi apa yang perlu untuk kita buat, balik nanti untuk kita gantikan semula, sebab kita tahu tadi solatnya tidak sah, ya. Tidak sah kerana apa? Kerana air wuduk masih lagi terhalang, terhalang dengan keadaan makeup tadi, ya, ataupun apa-apalah, ya, contoh. Sebab itu dalam pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i pasti, ya, kita kena ganti semula, ya, kerana dalam keadaan itu kita sebenarnya boleh elak, ya, boleh untuk kita elak. Sebab itu nasihat saya, contoh katalah kita nak solat kat shopping mall sekalipun. Kat shopping mall sebenarnya lagi mudah kan, singgah kejap Watson ke, singgah kejap Guardian. Tapi kalau keadaan macam mana, ini macam saya sebut tadi, paling mudah tisu. Ya, cari tisu, beli tisu kat mana-mana kedai kat tepi tu, ya, untuk pastikan kita basahkan tadi, bersihkan dengan semampunya, ya, bersihkan dengan semampunya, dan kita yakin waktu tu dah tak ada apa lagi yang tertinggal, insya-Allah. Boleh. Jadi sebab itulah nasihat saya, kalau untuk kita kan, paling-paling dekat handbag tu paling-paling adalah, ya, cleanser kecil kan, bawa sebab kita tak tahu kita nak pergi mana-mana, bawa, ya, ada pencuci kecil letak dekat dalam beg kalau nak solat untuk kita mudah, insya-Allah. Ada apa-apa pertanyaan? Baik, dia dah berwuduk. Tak ada masalah. Perkara itu tidak membatalkan wuduk. Ya. Sebab itu kita kena jelas apa perkara yang membatalkan wuduk. Antaranya keluar najis daripada kubul dan dubul, ya. Apa lagi perkara yang membatalkan wuduk? Ya, bersentuhan ataupun tangan kita bersentuhan dengan kemaluan, apa lagi yang membatalkan wuduk? Kita bersentuhan dengan lelaki, ya, yang bukan muhrim, contoh, itu perkara-perkara membatalkan wuduk. Jadi kalau dalam bab yang tadi itu tidak membatalkan wuduk, tidak ada masalah. Baik. Subhanallah. Waalaikumsalam. Apa dia? Keputihan. Okey, keputihan. Okey, betul. Sebab itu kalau kita belajar dalam ilmu fiqh, perempuan ni dia bukan setakat keluar darah haid, darah nifas, darah wiladah, tapi dia juga ada wadi, dia ada juga mazi, dia juga ada mani. Ya, perempuan juga ada air mani, ya, mazi dan juga wadi. Sebab itu bila kita sebut tentang keputihan, ya, ulama mengatakan itu adalah najis. Ya, maka dalam nak solat, sebab itu kita sebut tadi, paling-paling dalam handbag kita tadi, kalau macam saya kan, kita nak travel, ini benda wajib kena ada. Ya, pencuci itu antaranya, ataupun panty liner. Kan orang-orang muda ni lah, ya, khususnya yang keputihan-keputihan ni, panty liner bawalah sekeping dua keping contoh, selitkan dalam handbag. So apa itu tujuannya? Bila kita nak solat, kita tahu kita pergi tandas dulu kan, ada orang nak buang air kecil dan sebagainya, itu bagus. Dan dalam masa yang sama terus tukar panty liner tadi. Kalau orang zaman dulu-dulu dia tak ada panty liner kan, apa yang nak buat? Sebab itu zaman dulu-dulu saya teringat kan, zaman dulu sekolah kan, kalau nak solat dia buka dia punya apa, seluar dalam dia letak kat tepi, letak dalam handbag contoh kan. Dan sekarang tak payah dah.
Kan kita letak pula kata cicir pula kat masjid contoh ya. Sekarang tak payah. Cuma tukar je panty liner kita ya, nak pastikan dalam solat, ketika solat tadi kita dalam keadaan tidak ada najis. Sebab kita kena tahu syarat sah dalam solat adalah tidak didatangi najis pada badan, pada pakaian. Najis yang bukan najis kering ya, maksudnya kalau tadi kita sebut tentang keputihan ya dan sebagainya, itu najis yang boleh untuk kita buang ataupun kita elakkan sebelum kita nak ambil wuduk dan tunaikan solat ya. Wallahu alam. Baik, ada apa-apa pertanyaan lain? Subhanallah, masya-Allah. Ya. Okey, baik. Yang persoalan tentang inai. Baik. Kalau sekiranya dekat label dia tulis inai, ya, inai kita tahu secara asasnya, secara awalnya adalah inai ini boleh dipakai ketika dalam solat, di mana pun dia letak, di rambut ke, di kuku ke dan sebagainya. Ya, boleh dibuat untuk solat kerana inai bukan penghalang air wuduk untuk masuk. Tapi persoalan daripada puan tadi, macam mana kalau kita ni sekarang ni macam-macam jenis inai dekat kedai, kan label tulis inai tapi kita was-was, maka kita ada dua pilihan. Yang pertama, kita yakin bila kita baca label, kita yakin itu inai, maka tak datang ni was-was dalam hati kita kerana kita yakin. Seandainya sekalipun kalau ianya ada unsur-unsur contoh kuitik dan sebagainya, maka yang akan menanggung dosa itu adalah orang yang orang kata yang membuat ya, yang menghilangkan itulah tadi. Jadi kita kena yakin dulu, sebab itu kita penting kena yakin. Itu pertama, yakin. Jadi kita kena yakin ini inai, aku pakai, boleh buat solat, kita yakin tak ada masalah. Itu pertama. Tapi yang kedua, kalau datangnya tadi macam disebutkan puan tadi, datangnya rasa was-was, rasa syubhah, rasa tak yakin, maka lebih baik untuk kita elak. Itu yang kedua. Ya, kalau kita rasa kita tak mampu dah ustazah nak bina yakin tadi contoh, dah tengok pun label pun tulis inai, tapi baca dia punya bahan-bahan tak faham pula ya. Contoh dia tulis apa-apa tak faham ya, nak tahu itu boleh ke tidak tak faham, jadi rasa tak yakin, was-was. Jadi yang kedua itu adalah lebih baik untuk kita elak, sebab Nabi kata bila ada halal dan haram, kalau ada syubhah ya, lebih baik untuk kita elak daripada melakukan perkara yang di tengah-tengah tadi. Ini kalau hati kita tidak yakin. Jadi kita ada dua pilihan lah, yakinkan hati kita, ataupun yang kedua kalau rasa syubhah, untuk kita tidak melakukan, meninggalkan terus ya. Wallahu alam. Baik. Subhanallah, ada lagi soalan? Masya-Allah. Ya, sila. Depan. Sorry tak dengar. Tari suci. Okay. Ada besar, ada kecil. Okey. Okey, macam mana? Baik, kita kena tahu najis ni, ulama kata najis ni boleh diukur dengan 3. Apa dia? Adanya bau, warna dan rasa. Rasa tu tak semesti rasa pakai lidah ya. Rasa tu pakai tangan, contoh pegang-pegang melekit, tu rasa lah contoh kan. Jadi 3 ulama kata bau, warna dan rasa. Jadi bila sebut tadi persoalan yang disebutkan, macam mana ustazah kita ni dah lepas buang hadas ya, sama ada hadas kecil atau hadas besar dalam bahasa mudahnya kencing ataupun buang air besar lah, berak contoh. Kita dah cuci-cuci, kemudian ambil wuduk. Macam mana kita nak yakin kita cuci tadi bersih? Ni. Jadi pastikan kita yakin sungguh-sungguh tidak lagi dah tadi macam tadi, dah tak ada bau, warna dan juga rasa. Sebab itu bila kita sebut bau ni paling mudah lah kan daripada 3 tadi. Yang pertama tadi, ini bau ni yang mudah untuk kita cek sebenarnya. Jadi macam mana kita rasa balik ya, cek balik ataupun sebab itu yang paling-paling tidak kita ada kain ataupun tisu kan. Lepas daripada kita cuci tadi, kita lap balik. Kalau rasa bau tadi masih lagi ada bau najis, contoh ya, kita kencing ni bau lagi najis, cuci semula.
Ya, ataupun kata kita buang air besar, kita tak yakin betul tak kita dah bersihkan belakang tadi tu dengan bersih ni, takut ada sisa-sisa lagi, ambil kain ataupun tisu lebih mudah untuk kita buang terus, tisu untuk kita check. Kalau rasa tadi kat tisu tadi ada lagi lah kesan-kesan, cuci semula. Itu begitu untuk kita yakin. Sebab itu ya, dalam keadaan haid pun sekalipun ya, ulama menegaskan bahawa dalam keadaan haid nak check betul-betul kita ni suci daripada haid macam mana, paling-paling ambil tisu, kapas lah kapas ya, kapas ya, kita kata kita gumpalkan ataupun bukan gumpal tu besar sangat ya, kita panggil apa ya, gulung kecil-kecil kan, masuk dalam kemaluan kita ya, check, kita tahu dah okey ni hari ke-7 dekat pad dah tak keluar dah, tapi kita ambil gumpal, tengok kalau sekiranya masih lagi ada ya, sebab darah haid ni, maaf ya, mungkin sebab sejuk kot ya. Ulama ataupun Imam Asy-Syafi'i kata darah haid ni dia ada macam-macam color dia ada color hitam, color merah sangat, ada macam-macam jenis color. Jadi tengok, check balik ya, ni darah ni jenis macam mana ya. Sebab itu kalau kita yang dah biasa, kita tahu orang yang mula-mula kena darah haid colornya agak terang kan, dan habis darah haid nanti dia jadi makin gelap, jadi itu, sebab itu darah pun ulama bincang, darah ni pun ada banyak jenis darah haid. Sebab itu samalah kita bincang tentang hadas ya, hadas kecil dan hadas besar, check, kalau kita yakin dah tak ada masalah ya. Jadi sebab itu sekarang ni bukanlah saya nak galakkan, saya tidaklah promosi saya jual, tidak, saya tak jual pun ya, tapi kalau saya sendiri, saya ada pencuci. Pencuci apa? Pencuci kemaluan tu lah kan. Kita ni pencuci vagina kita tu, ada pencuci kan kat kedai banyak kan, pencuci mana-mana lah, pilihlah brand-brand yang sesuai, pilih yang elok lah, jangan ustazah ni murah ni ambil yang ni contoh. Kadang-kadang ada pula orang, ustazah saya pakai sabun mandi je lah, terpulang lah ikut lah ya, mana yang selesa. Ada orang tak boleh, dia Allah, sebab kadang-kadang pakai sabun mandi terlalu keras ya, bila kena kat situ nanti jadi gatal, jadi alahan pula ya, ada benda lain pula. Sebab itu kalau boleh yang muda-muda yang belakang-belakang tu kan, yang dah berusaha ni mungkin agak susah lah ustazah macam mana nak cari ni, kami ni tak pernah pakai ni, tiba-tiba nak cari. Yang muda-muda cuba cari ya, pencuci-pencuci dekat kedai macam-macam brand, macam-macam jenis, cari yang ikut selesa kita ya, cari yang tak banyak alkohol dan sebagainya, supaya apa, supaya dia tidak mendatangkan alergik ya, alahan kepada tempat kita, sebab kita tahu itu adalah antara tempat yang sensitif ya, yang mudah gatal dan sebagainya. Itu antaranya. Baik. Sebab itu antara, sebelum saya terlupa, sunnah yang Nabi tak pernah tinggal. Antara apa sunnah yang Nabi tak pernah tinggal selain daripada berhuri gigi, apa dia? Daripada bersugi, apa lagi sunnah yang Nabi tak pernah tinggal? Ya, cabut ya bulu ari-ari ya, bulu kemaluan lah maksudnya. Sebab itu sunnah yang Nabi tak tinggal jadi sebab itu kita kata tadi, macam mana ustazah nak pastikan bahawa hadas kecil ada besar kita ni betul kita bersihkan. Kita nak pastikan itu, pastikanlah dekat tempat kemaluan kita tu taklah macam hutan. Contoh ini kita semua perempuan kan, tak apa. Bersihkanlah ya, bersihkan supaya bila dah dalam keadaan bersih tu terjaga. Jadi dalam keadaan lepas kita hadas tu, kita tahulah ada tak lagi mengalir lagi tak titik-titik air kencing dan sebagainya ya. Kalau kata dalam berhutan macam tu, contoh, macam mana kita nak pastikan ada tak lagi titik terkencing ya? Kadang-kadang air kencing ke air paip ni dah tak ada beza pula. Contoh. Sebab itu sunnah Nabi antaranya ya, ada 7. Ada riwayat menyebutkan 5, ada riwayat menyebutkan 7 sunnah yang Nabi tak pernah tinggal ya, itu antaranya ya. Mencabut atau kita kata apa, mencabut bulu ari-ari. Baik, ada pertanyaan yang akhir? Sila. Kuat sikit. Yes. Brand tu saya tak tahu. Brand tu saya tak tahu. Mungkin boleh pergi salon ya, salon muslimah, dan tanya apa pewarna rambut yang boleh untuk bawa solat. Selalunya dia akan bagi tahulah ya, suggestion. Kalau saya tak tahulah ya, sebab kalau kita nak beli kadang-kadang sendiri kat Watson ke kat Guardian contoh kan, kita ni teringin, suami pun kata yang kan cantik kalau ayang, rambut ayang warna merah macam harimau sikit contoh kan, suami suka. Jadi tak ada masalah kalau nak warnakan, tapi kena tengok bahan. Jangan pakai bahan-bahan yang macam kita tadilah ya, bahan-bahan yang
boleh menghalang air wuduk ataupun sebab kita kena tahu bila kita mandi wajib pun rambut kita, kulit rambut kita pun kena air. Jadi kita bayangkan perempuan kita ni sebulan ni berapa kali pula kita setiap bulan ni kita memang ada hadas besar. Kita nak kena mandi wajib, bukan setakat wuduk ni, mandi wajib kita pun. Kalau mandi wajib kita tak sah sebab ada benda terhalang rambut kita. Sebab keseluruhan rambut kita ni terhalang. Jadi kita bayangkan kerana yang pertama mandi wajib tadi tak sah, jadi kita tak suci lagi daripada hadas besar kita, maka seluruh perkara ibadah yang kita buat juga terhalang daripadanya. Ni bimbang ni. Sebab itu kita kena check dulu. Kena bincang. Walaupun kita kata ustazah saya ambil uduk ni betul dah. Rupa-rupanya ada benda yang menghalang daripada dia menjadi suci daripada hadas tadi. Itu kena check. Sebab itu tanya selun-selun muslimah antaranya, mana pewarna rambut yang boleh untuk saya buat solat, yang ada inai dan sebagainya. Nanti dia akan suggest lah mungkin. Apa dia? Sorry. Warna pun main peranan, pastilah kan. Janganlah tanya pada saya sebab saya pun tak tahu warna-warna apa yang ada. Tapi kalau kita tengok orang-orang yang pakai tu, mungkin ada warna biru, kelabu, macam-macam. Itu dah pastilah itu bukan ada unsur-unsur inai dan sebagainya. Itu chemical kan. Jadi itu kita tahulah. Warna hitam tidak juga sebab ulama kata sekiranya, seandainya katalah contoh suami izin kan, suami benar kan, tidak jadi masalah. Ataupun dalam hal yang kedua, konteks yang kedua, dia berpenyakit. Contoh, saya pernah jumpa ada orang yang umur 20 tahun tapi dia ada penyakit yang menyebabkan seluruh rambutnya jadi warna putih. Dia penyakit, dia berpenyakit. Maka kalau kerana itu dia rasa perkara itu benda itu dia nak ni bukan ubah kejadian tau, ni bukan ubah kejadian. Dia nak sebab itulah ada setengah kes ulama kata contoh saya bagi. Katalah ada orang ketumbuhan, yang mukanya ada ketumbuhan ataupun badannya ada ketumbuhan, yang bila dia keluar dia bimbang ataupun dia malu, dia takut orang akan perli dia, orang ejek dia. Benda ini dibenarkan oleh Islam untuk dia buang, untuk buat plastik surgery. Itu dibenarkan dalam konteks tertentu. Jadi samalah dengan konsep tadi, rambut tadi. Contoh dia kerana dia berpenyakit dan sebagainya, kalau saudara-saudara datang nampak rambut putih, kau ni kan baru 20 contoh, dia nak elak benda-benda begitu, dia warnakan dengan warna tertentu yang dibenarkan. Hijau, dia tidak kan. Inai ni dia ada warna-warna tertentu, dia tidak ada warna-warna yang kita kata warna yang wow sangat. Baik. Subhanallah. Saya maaf, saya ni memang beberapa hari ni agak tak berapa sihat tekak saya. Jadi mungkin sebab sejuk pun dia jadi agak ni lah. Baik. Jadi alhamdulillah, ada apa-apa pertanyaan lain sebelum kita habis? InsyaAllah. Saya rasa ini soalan yang terakhir InsyaAllah, silakan. Okey, faham. Okey. Macam mana? Okey, faham. Sah. Solat itu sah. Baik. Ini pun suka untuk saya sebut. Saya pernah buat bengkel solat. Kita buat bengkel solat ni lama tau ibu-ibu sekalian. Bukan 1 jam, 2 jam punya bengkel. Kita buat bengkel solat ni hampir berhari-hari. Sebab banyak kita nak bincang. Jadi dalam bengkel solat tu adalah pertanyaan, kalau angkat tangan macam ni dan sebagainya. Ada pula kalau rukuk macam ni dan sebagainya. Ada pula kalau sujud macam ni dan macam ni sebagainya. Macam di soal tadi, macam mana kalau duduk antara dua sujud? Kan kita tahu kaki kita akan, ibu jari kita akan jadi berlipat sikit. Tapi soalan tadi, macam mana kalau tak berlipat sebab ada sakit urat dan sebagainya? Adakah solat kita sah atau sempurna? Tidak jadi masalah, solat itu sah. Sama juga dengan keadaan orang yang kadang-kadang ada badan yang sedikit berisi. Orang yang badan berisi, dia pun tidak boleh buat kaki macam tu sebab badannya terlalu berat untuk menampung itu. Jadi dia tak boleh, tak mampu. Tak ada masalah, solat ni masih sah. Sebab itu bila kita sebut, jaga yang rukun dulu. Rukun tu kita hafal baik-baik, 13 rukun tu kita jaga, 13 tu tak ada masalah. Rukun tu yang kita jaga. Yang lain tadi itu adalah antara pandangan-pandangan kenapa boleh, kenapa tak boleh, itu adalah pandangan daripada ulama. Ulama fiqh kita ambil daripada pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau orang yang sempurna,
silakan buat. Kalau orang yang ada masalah-masalah tertentu, penyakit tertentu dan sebagainya, ya, kondisi keadaan dia tidak mengizinkan untuk dia buat, tak ada masalah untuk dia tidak melakukan, solatnya masih dikira sah. Sama juga macam solat duduk. Kan ini kita jelas ni, ini sebab kita tahu sebab dah biasa. Benda tadi sebenarnya sama juga, tapi sebab tak biasa. Tak biasa berlaku. Ya, sebab kita tahu berdiri itu adalah apa? Berdiri adalah rukun. Tapi sebab dia tak mampu, adakah solat dia tak sah? Tidak. Ulama tidak mengatakan tidak sah sebab kita ada cara. Cara-cara yang boleh menampung kekurangan yang tadi. Ya, dengan duduk, dengan berbaring dan sebagainya. Ya. Baik. Subhanallah. Baik. Jadi saya rasa alhamdulillah setakat tu, ya, insya-Allah, sebab saya rasa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sebab jam 11.30 sebenarnya saya ada slot lain tapi online lah. Ya, saya akan buat insya-Allah 11.30 saya ada slot. Jadi subhanallah, memang kan dia sebenarnya tak cukup masa bila cakap pasal solat ni. Itu belum lagi cakap pasal taharah, ya. Lagi banyak, ya, jenis-jenis darah, ya, jenis-jenis air, apa yang najis, yang tak najis, ya, jenis-jenis najis sekalipun ni banyak sebenarnya. Sebab itu dia tak cukup untuk kita bincang dalam tempoh yang sekejap. Ya, subhanallah, masya-Allah. Tapi moga-moga daripada yang sekejap ini dapat untuk kita bantu, berikan kita kefahaman. Ya, moga-moga. Sebab apa? Bila kita bincang tadi, kena ada ilmu. Bila kita nak beribadah, kena ada ilmu. Bila ada ilmu, baru kita ibadah dengan yakin. Itu penting. Sebab tu orang yang tak ada ilmu, dia akan ibadah dengan betulkah aku buat ni? Orang buat lain, aku buat lain. Betul ke? Contoh kan, kaki dia buat macam ni, kaki aku tak buat macam tu. Tak sah ke solat? Jadi tak yakin. Tapi bila kita dengar macam ni, sah. Jadi kita akan rasa lebih tenang. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Jadi terima kasih semua, subhanallah, ya, perkongsian, perbincangan yang sangat menarik yang berkaitan tentang sempurnakan solatmu. Moga-moga kita usaha untuk sempurnakan solat kita supaya nanti akhir nanti, ya, bukanlah kerana solat jenazah itu yang menyempurnakan solat akhir kita, tetapi kerana solat yang kita dirikan dengan diri kita, usaha kita, itu yang menyempurnakan setiap sisi solat dan kehidupan kita. Moga-moga, insya-Allah. Ada orang yang hidupnya tak solat, tapi kali pertama dan kali terakhir dia solat adalah bila mana dia menjadi jenazah. Ya, kita tak nak. Moga-moga kita ada masa ini, ya, sama-sama untuk kita belajar lagi ilmu, ya, kita perbaiki lagi perkara yang sepatutnya dan sebagainya. Moga-moga Allah redha. Dan kalau tak ada apa-apa, ya, kita tutup dengan tasbih kafarah dan wal 'as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya Rabb. Alhamdulillah. Terima kasih semua. InsyaAllah maaf salah silap daripada saya, yang terkurang, terkasar, tersalah itu semua daripada saya. Ilmu semua daripada Allah Azza wa Jalla. Kita berhak ambil dan amal insyaAllah. Dan moga-moga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya dekat sikit, ya, pelajaran ini. Kita kena ingatkan diri kita selagi kita waras, selagi kita tak koma, selagi kita wajib solat. Dan untuk mendapatkan khusyuk solat, pertamanya kita harus fahami maksud ayat, dan kita kena fokuskan fikiran dan menggerakkan setiap perbuatan dalam solat kita. Untuk khusyuk pada tindakan, pada setiap pergerakan, dan kita kena tenang dalam tindakan kita, dalam rukuk, jaga kemakmunan. Kita juga diminta untuk hias solat-solat fardu kita dengan memperbanyakkan solat sunat, sekaligus solat-solat sunat itu akan menjadi latihan untuk kita khusyuk dalam solat fardu. Kita banyakkan zikir dan doa untuk tenangkan hati, baru kita boleh tenang untuk solat. Dan sekali, jaga kualiti solat dengan solat di awal waktu, jaga rukunnya yang wajib, dan hiaskan dengan yang sunat. Banyakkan zikir selepas solat. Subhanallah. Saya rasa nota tu nanti boleh forward dekat dalam group. Ya, mana yang kod tak sempat salin boleh ambil manfaat. Ya, moga-moga dengan salinan tu tersebar, orang lain dapat manfaat, tak berhenti ganjaran kebaikan kepada orang yang mencatat. Ya, insya-Allah. Sebelum kita bermula ke majlis makan, saya menjemput Puan Siti Aisyah, Pengerusi Helmi Al-Kausar, untuk menyampaikan sedikit cenderamata kepada Ustazah. Okey, Far. Ambil gambar ni. Siapa nak ambil gambar ni?
Lepas ni kita ada sesi gambar ramai-ramai ya. Boleh. Sekejap ya.